Dia lebih senang untuk buat filem parody. Saya bukan nak mengejar anugerah, tapi saya lebih nak mengejar Efek Buzz. Saya bersama dengan Pia Andre. Dah lama tak jumpa dia ni sebenarnya. Dah lama tak nampak. Ya, dah lama dalam gua sebenarnya. Dalam gua sebenarnya. Tapi hari ni hadir kembali kerana akan meneraju filem. Filem dulu, filem dia juga. Sekarang ni pun kita filem juga. Jangan Pandang Belakang 2. Betul. Tapi ada beza sedikit tahun ni, kali ni. Beza banyak sebenarnya. Mungkin boleh cerita sikit perbezaan dulu. Perbezaan dia kalau kita tengok pada Jangan Pandang Belakang 1, saya berlakon lah. So, kali ni saya tak berlakon. Dan yang paling ketara adalah dia bukanlah kesinambungan yang 100%, tapi ada kaitan saka yang pertama dengan yang kedua. Tapi yang paling utama saya ingin menitik berat tentang filem ini adalah saya nak cuba jadikan filem Jangan Pandang Belakang 2 ni berbeza daripada filem Jangan Pandang Belakang 1, iaitu cara dan teknik yang diarahkan lah. Sebab kita, I think semua orang pernah salah faham. Banyak orang ingat saya mengarah filem Jangan Pandang Belakang 1. Sebenarnya Jangan Pandang Belakang 1 saya hanya bertindak sebagai seorang pengarah, sebagai seorang pelakon dan juga penulis skrip. Dan kita tahu ia adalah arahan Ahmad Idham. Dan kali ini cabaran saya adalah untuk membezakan arahan daripada Idham dan juga arahan daripada saya sendiri. Dan yang paling penting adalah bagaimana saya nak menitik beratkan teknik-teknik seram dalam cerita. Sebab kalau bercerita tentang cerita hantu ni bro, dia bukanlah hantu tu semata-mata. Dia bagaimana kita nak bawa mood cerita tu, shot cerita tu, lighting dan cerita tu, dan juga lakonan yang berkesan. Sebab hantu ni kalau awal-awal kita dah keluarkan dia, orang dah tak takut dah. Orang tengok, oh macam ni hantu dia, dah tak takut dah. So yang penting tu kita nak build up mood untuk cerita ni, daripada segi penceritaan dan juga teknik keseraman melalui visual. Barulah kita boleh olah dengan baik. So, jadi kali ni arahan awak, tapi kali ni bukan awak yang menulis Bukan, dia terbalik kat situ. Dia terbalik kat situ. Itu perbezaan dia lah. Untuk kali ni bukan saya yang menulis, ada Metro, ada departmen penulisan diorang sendiri. Jadi mereka yang menghasilkan skrip ini. Walaupun banyak idea-idea tu bercanggah daripada idea asal, tapi saya akan cuba untuk linkkan antara filem pertama dengan yang filem kedua. Of course, cerita adalah cerita yang sama, daripada pelakon yang sama, hantu saka yang sama. Cumanya ada perbezaan-perbezaan di dalam cerita ni yang kita boleh lihat nantilah. Sentuhan tu mesti ada perbezaan kan? Mesti ada. Masih ada cara sendiri Memang setiap orang ada cara tersendiri. Tapi yang menarik tentang kali ini, saya rasa pelakon yang ditampilkan. Saya rasa saya ada pelakon yang kuat lah. Kita ada Idil Putra, kita ada Karti Jata, kita ada Emma. Jadi saya tak risau tentang pelakon-pelakon ni, dan saya sangat yakin mereka boleh menjayakan watak-watak yang diberikan. InsyaAllah lah ada kejutan yang orang tak sangka dalam filem ni. Apa yang kejut tu saya tak boleh nak bagi tahu sekarang lah. Dan bila filem ni dah hasil nanti baru orang tahu, oh macam ni cerita dia. Oh dia ada sesuatu yang orang tak jangka benda tu. Adalah plot twist tertentu dalam dia, of course ada plot twist. So kita dah faham yang kata you bukan pengarah yang filem pertama. Jadi kalau kita tanya pada you pun kenapa 17 tahun pun mungkin tak sesuai, tapi sebab you terlibat dengan filem pertama, tetap orang akan tahu juga, tahu juga. 17 tahun. Sebab Jangan Pandang Belakang congkak semua ada 2. Tapi betul. Jangan Pandang Belakang filem asalnya yang semua buat pada dia tak ada. 17 tahun baru keluar. Mungkin boleh bagi pencerahan sedikit lah, kenapa mengambil masa yang lama sangat, dan macam mana you boleh terima pula? Dia lebih senang untuk buat filem parody daripada buat filem original tu sendiri. Sebab tu kita tengok banyak filem Jangan Pandang Belakang congkak, Jangan Pandang Belakang boleh, semua yang menggunakan nama Jangan Pandang Belakang tu tau. Jadi kita tahu Jangan Pandang Belakang ni dia satu nama yang besar, sampai banyak sangat konten-konten lain yang bergantung dahan kepada filem Jangan Pandang Belakang ni. So kenapa tak hasilkan Jangan Pandang Belakang 2? Saya rasa lebih lama kita simpan, lebih mahal jadinya. Dia ada satu eksklusif kat situ lah. Tapi dalam tempoh 17 tahun tu, orang pasti menunggu-nunggu, tertanya-tanya bila nak ada Jangan Pandang Belakang 2. Dan hari inilah, itu saya cakap sekali lagi, rezeki kalau dikatakan hari inilah rezeki dia, mana hari inilah baru dia terhasil. Dan saya pun tak tahu kenapa daripada dulu memang Mr. David dia tak pernah berbincang dengan saya tentang nak buat filem Jangan Pandang Belakang 2. Mereka lebih tertarik untuk nak membuat filem-filem parody. Mungkin pada saya dia lebih senang buat filem parody daripada filem original tu sendiri. Jadi macam mana lah you boleh terima, sedangkan kalau sebelum ni Aida pun masih lagi baik dengan Datuk video, so tak ada masalah pun, tapi diberikan kepada you untuk mengarah, bukan Aida yang mengarah lagi. Dan macam mana you boleh terima pula? Itulah bercerita tentang menerima projek ini. Ini sampai sekarang saya tidak ada jawapan lagi. Sebab kalau orang tanya, Pik, kenapa sekarang, selama ni you menghilang, kenapa sekarang ni you accept job Jangan Pandang Belakang? Saya tidak ada jawapan tuan-tuan. Sebab sampai sekarang saya masih terfikir, kenapa saya menerima benda ni? Sebab saya rasa saya selesa dengan kehidupan saya. Saya selesa dalam
dalam lingkungan apa yang saya lakukan sekarang. Sebab kalau dulu saya bertindak, saya tak ada masa yang banyak untuk keluarga saya, tapi sekarang ni memang 100% saya bersama keluarga saya. Saya menguruskan anak-anak saya menguruskan isteri saya, bisnes kecilan saya. Dan bila dia orang tanya kenapa you come back balik, saya rasa mungkin atas dasar tanggungjawab untuk filem Jangan Pandang Belakang 2 ni. Sebab saya rasa adalah satu sifat yang tidak bertanggungjawab kalau saya biarkan filem tu macam tu saja tanpa ada orang yang boleh direct filem ni. Sebab memang saya ada dengar juga antara sedikit problem-problem yang mereka cuba nak selesaikan dalam isu ni. Ada pengarah yang tak dapat nak bagi komitmen untuk filem ni. Jadi akhirnya mereka kembali kepada saya, cuba memujuk saya, dan saya mengambil sedikit masa juga untuk fikir nak buat tak nak buat. Dan bila saya bincang dengan isteri saya bercakap, okay lah, why not, you buatlah untuk kali ni. So itu yang antara penyebab saya kembali balik untuk cuba menghabiskan apa yang tak selesai dalam Jangan Pandang Belakang ni lah. Sedikitlah untuk mungkin harapannya untuk filem ni, walaupun kita belum lagi mulakan penggambaran, tapi dengan barisan pelakon yang cukup hebat, mungkin harapan you sendirilah sedikit rumusan untuk para penonton. Okey, insyaAllah harapan saya untuk filem Jangan Pandang Belakang 2 ni, of course mana-mana pengarah pun dia nak yang terbaik untuk filem dia, tapi agak klise lah. Nak tak nak saya kena nyatakan juga, filem Jangan Pandang Belakang adalah sebuah filem yang sangat fenomenal pada satu ketika dulu. Apa yang saya nak untuk Jangan Pandang Belakang 2, of course saya nak yang lebih baik daripada segi kutipan dan juga segi teknik penceritaan. Sebab kita tahu Jangan Pandang Belakang sebuah filem lama, saya tak boleh nak bawa garapan lama, saya harus bawa garapan baru. Sebab kalau saya bawa garapan lama, orang akan bosan benda-benda yang telah dilakukan dulu. Of course sesuatu yang baru harus saya angkat dalam filem ini. Dan yang paling penting saya cakap dengan Mr. David, bos, at least saya nak filem ini mendapat kutipan yang lebih baik daripada Jangan Pandang Belakang 1. Sebab itu satu kepuasan pada saya. Saya bukan nak mengejar anugerah, tapi saya lebih nak mengejar kutipan. Sebab sebenarnya saya jealous tengok kawan-kawan yang lain semua dapat box office 20 juta, 50 juta. Saya nak juga macam tu sekali. Nak tak nak kutipan tu melambangkan kejayaan filem kan? Ya, betul. Nak. Walaupun kutipan tu bukanlah saya tak dapat apa-apa kutipan, yang untung adalah producer, tapi kepuasan you dapat memberi yang terbaik sehingga bos you, producer you dapat keuntungan macam tu, itu satu kepuasan yang sangat maksimum lah. Terima kasih. Selamat kembali. Tak sabar nak tunggu hasil karya anda yang lain semua. Terima kasih. Thank you bro.